berada bermula dengan Brandon Paul dan diakhiri dengan Lim Sanfo di kedudukan yang ke-16. Ini sekali lagi gambaran trek yang akan perlu ditempuhi oleh semua pelumba ini. 1.724 km, 9 selekoh dan peluang perlu diambil ketika laluan lurus yang terpanjang ialah sejauh 405 meter. Jadi itulah yang dapat kita perhatikan. Ini adalah pelumba yang berada di petak pertama, Brandon Paul Anthony. Brandon Paul juga antara pesaing. Pastinya Brandon Paul ingin mencari kemenangan untuk perlumbaan ini kerana keseluruhannya selepas 3 pusingan, Brandon Paul berada di kedudukan kedua mengumpul 71 mata di belakang pesaingnya iaitu Brandon Lim. Namun hari ini Brandon Lim berada di belakang Brandon Paul. Jadi apa yang menarik, apa yang mendebarkan untuk permulaan perlumbaan ini ialah kita nak saksikan siapa akan terlebih dahulu yang berjaya untuk masuk di selekoh yang pertama. Jadi cabaran buat semua pelumba dan kelebihan sebenarnya ada buat pelumba yang mengisi petak hadapan kerana trek sebegini agak sukar untuk mereka memintas sama sendiri. Tetapi itulah bergantung kepada taktikal dan juga strategi bagi setiap pelumba. Ini adalah kedudukan yang ketiga sekali lagi, iaitu petak 3 Patrick yang berada setelah mencatatkan catatan masa dalam pusingan kelayakan semalam. Jadi masing-masing petugas bagi setiap jentera, setiap kereta ingin memastikan pemandu mereka berada dalam keadaan bersedia. Ini adalah petak keempat, nombor 8 Clement Yeo, 1 minit 18.833 1:18.355 saat yang dilakukan oleh pelumba itu sebentar tadi. Jadi mereka belum lagi bersedia, kita akan menanti. Sekali lagi 20 minit. Tempoh masa yang agak singkat yang diberikan kepada semua pelumba. Ini kereta 10, kedudukan petak kelima, Datuk Ken Fo. Datuk Ken Fo terus akan cuba memberikan saingan, memberikan cabaran. Datuk Ken Fo keseluruhannya berada pada kedudukan yang keempat menerusi pungutan mata selepas 3 pusingan. Pusingan yang ketiga tidaklah begitu baik putusannya. Namun ini pula antara pesaing yang berada di petak ke-6, Kenneth Ko, 1 minit 19 saat. Ya, itu Kenneth Ko 1:19.465 saat. Jadi gambaran 5 minit lagi bakal bermula untuk masing-masing akan memberikan saingan yang pasti akan mendebarkan. Kita nak berikan tumpuan nanti. Adakah Brandon Paul akan terus berada di depan? Sebaliknya mungkin juga Kenneth Ko akan terus memberikan saingan walaupun bermula di petak yang ke-6. Kita mengharapkan tidak akan berlaku sebarang kemalangan. Itu juga perlu dielak oleh semua pelumba kerana ia akan merencankan hasrat mereka bagi mencari pungutan mata yang cukup penting untuk pusingan terakhir ini. Sudah pun bersedia kereta nombor 5, Wong Chin Eng. Wong Chin Eng berada di petak yang ke-8 mewakili Hewa Racing Team. Kondisinya baik hari ini. Ini perlumbaan pertama. Perlu diingat, perlumbaan ini adalah sangat penting untuk mencari mata sebelum mereka akan beraksi perlumbaan yang kedua di sebelah petang nanti, di jangkaan ketika 4:40 petang nanti. Tetapi kita perlu berikan tumpuan juga kepada Teo Kai Lin, petak ke-9. Petak ke-9 sebentar tadi adalah Teo Kai Lin, 1 minit 19.691 saat yang dilakukan dalam pusingan kelayakan. Jadi terpantas malam ialah Brandon Paul, 1 minit 17.910 saat. Ketika ini masing-masing cuba untuk bertenang, termasuklah Azim Ikhwan mengisi petak 10, kereta 45. 3 minit lagi mereka perlu bersedia untuk memulakan saingan. Fokus perlu adalah faktor utama kerana kita perhatikan juga seperti mana saya nyatakan di awal tadi bahawa trek ini tidaklah besar tetapi dia juga pendek. Jadi sprint akan dilakukan oleh kesemua pelumba sambil mereka perlu memberikan tumpuan untuk mengharungi setiap selekoh. 9 selekoh, ruang yang agak sempit, jadi mereka perlu bijak untuk mencari peluang
di manakah selekoh dan juga kedudukan yang sesuai untuk membuat pintasan untuk memastikan berada di kedudukan yang terbaik. Ini kereta 69 mengisi petak yang agak belakang, petak 12 Shanmuganaden, Shanmuganaden. Shanmuganaden mencatatkan semalam 1 minit 20.662 saat. Mereka akan bersiap sedia kurang dari 3 minit. Pasti akan digunakan sebaik mungkin. Jadi tumpuan kita terarah untuk kategori yang pertama, kategori sporting class. 16 pelumba sudah pun berada di track. Masing-masing sudah pun bersiap sedia sebelum secara rasminya akan dilepaskan. 20 minit akan ditempuhi ataupun 13 pusingan. Sekiranya tiada sebarang masalah ataupun kemalangan yang berlaku, jadi mereka akan melengkapkan 20 minit. Kita mengharapkan itulah yang akan berlaku untuk perlumbaan yang pertama ini, kerana cuaca agak baik. Tidak ada berlaku hujan seperti mana pusingan yang ketiga di Medini City, Johor Bahru. Tapi ini pusingan yang terakhir, pusingan yang akan menentukan siapakah yang akan menjuarai secara keseluruhannya selepas 4 pusingan untuk musim yang pertama, iaitu Toyota Gazoo Racing Festival. Jadi Marshall akan mengangkat mungkin dalam tempoh masa 1 minit lagi untuk memulakan saingan. Jadi penonton juga semakin ramai untuk hadir hari yang terakhir ini, hari yang kedua. Mereka hadir untuk memberikan sokongan untuk melihat pelumba-pelumba bersaing menerusi memandu kereta yang sama, Toyota Vios. Tetapi penentuan ialah bagaimana pemanduan yang akan dilakukan oleh setiap pelumba. Dan juga inilah akan menguji kemahiran mereka. Mereka bermula untuk melakukan formation lap terlebih dahulu. Satu pusingan yang sangat penting. Ini adalah pusingan untuk mereka memanaskan tayar untuk cengkaman. Itu juga antara faktor yang akan digunakan untuk pusingan ini. Walaupun satu pusingan, tetapi ia adalah pergerakan yang sangat penting. Kita perhatikan Brandon Paul kedudukan yang pertama, petak kedua Brandon Lim, di petak ketiga Patrick Tam, Clement Yeo berada di petak yang keempat, petak 5 Datuk Ken Fu, petak 6 Kenneth Koh, petak 7 Frederick Su, 8 Wong Chi Ing, petak 9 Teo Kai Lin, Azim Ikwan petak 10, diikuti Tan Siu Chong petak 11, Shanmuganaden petak 12, seterusnya 13 Tan Seng Lok, 14 Eng Hon Leong, petak ke-15 Go En Peng dan juga petak 16 Lim San Fo. Inilah 16 pelumba yang akan memberikan saingan untuk perlumbaan yang pertama, kategori yang pertama. Mereka melalui setiap selekoh. Sekali lagi 9 selekoh yang perlu dilengkapkan untuk satu pusingan. Tetapi tempoh masa yang akan diberikan ialah 20 minit. Disingkatkan kurang 10 minit berbanding dengan 3 perlumbaan terdahulu. Jadi ini juga antara tarikan yang dapat kita saksikan sebentar nanti bagi kategori sporting class ini. Jadi mereka akan kembali melengkapkan 1.724 km untuk satu pusingan ini, untuk kembali ke grid, ke petak masing-masing sebelum akan dilepaskan, kerana mereka akan bermula dengan format standing start. Jadi mereka akan kembali. Ini adalah antara selekoh 6 dan juga 7. Dan selepas ini antara selekoh yang agak mencabar bagi setiap pelumba. Di sinilah kerap kali akan berlakunya kemalangan. Tapi itu kita elak. Dia tidak mahukan itu berlaku. Jadi inilah mereka sudah pun kembali ke peta masing-masing. Mereka akan memberikan tumpuan 16 pelumba. Brandon Paul di depan, diikuti diakhiri dengan Lim San Fo, 16 pelumba. Mereka akan dilepaskan. Jadi kita nak berikan tumpuan terutamanya di selekoh yang pertama. Siapa terlebih dahulu untuk memastikan mendahului, kita akan menanti lampu hijau akan dinyalakan. Jadi bermaksud perlumbaan sudah pun dilepaskan. Kita perhatikan kereta 22, Brandon Paul di depan, diikuti dengan kereta 13 Tam Wei Han. Brandon Lim juga terus memberikan asakan.
Jadi masing-masing cuba untuk mencari kedudukan yang lebih baik. Walaupun tempoh masa masih panjang, tetapi permulaan adalah sangat penting. Berada di depan berkelebihan. Kerana kita perhatikan Brandon Paul mendahului lain-lain pelumba, diikuti dengan Brandon Lim di kedudukan kedua. 13, Tam Wen Han berada di kedudukan yang ketiga. Agak rapat kedudukan bagi setiap pelumba. Tiada sebarang kemalangan, itu yang kita mahukan. Tetapi mereka masih lagi berada dalam kedudukan yang agak rapat. Masing-masing cuba untuk mencari peluang. Tetapi ia masih diketuai oleh Brandon Paul Anthony. Brandon Lim kedudukan yang kedua. Ada sedikit hampir untuk berlaku sesuatu yang tidak ingin, tapi masih lagi berada dalam track. Perlumbaan yang agak baik dimulakan oleh kesemua pelumba. Brandon Paul masih lagi mengetuai, terus meningkatkan kelajuan, diikuti dengan Brandon Lim. Kita nak perhatikan di manakah lain-lain pelumba mungkin akan ada perubahan kedudukan, tapi masih lagi awal untuk ditentukan. Mereka belum lagi melengkapkan satu pusingan. Semakin hampir, ini seekor ke-6 dan juga ke-7. Mereka akan menghampiri seekor yang ke-8 dan juga masih lagi diketuai oleh Brandon Paul Anthony. Semakin rapat, Brandon Lim cuba memberikan asakan, memberikan tentangan, dan mereka sudah melengkapkan satu pusingan dari 13 pusingan yang akan diberikan ataupun 20 minit. Jadi lengkap satu pusingan, kedudukan kekal, terutamanya kedudukan 3 teratas. Brandon Paul di depan, Brandon Lim kedua, Tan Wei Han, tetapi Kenneth Ko naik kedudukan, berada di kedudukan yang keempat selepas melakukan 1 minit 23.595. Juga kita perhatikan kedudukan yang ketujuh juga dikuasai oleh Teo Kai Lin yang cuba naik. Begitu juga dengan Dan Siu Chong yang kini berada pada kedudukan yang ke-9. Namun di kedudukan yang hadapan masih lagi persaingan di antara Brandon Paul dan juga Brandon Lim, yang agak meninggalkan sedikit Tam Wei Han di kedudukan yang ketiga. Tetapi bijak bagaimana racing line yang diambil oleh Brandon Paul, tidak memberikan ruang untuk Brandon Lim memintas. Jadi persaingan yang cukup menarik ditampilkan oleh kesemua pelumba. Semua masih berada dalam kedudukan yang baik di atas track dan masih meneruskan perlumbaan. 12 pusingan yang perlu dilengkapkan selepas ini. Semakin hampir untuk melengkapkan pusingan yang kedua. Itu ialah Brandon Lim sebentar tadi, kereta 86 berada di belakang Brandon Paul. Ini catatan masa perbezaan 0.488 saat di antara Brandon Paul dan juga Brandon Lim. Jadi agak ketinggalan sedikit ketika ini, iaitu Tam Wei Han di antara Brandon Paul dan juga Brandon Lim. Mereka semakin jauh untuk menguasai di bahagian depan. Kita perhatikan kereta 28 juga, Kenneth Ko yang cuba untuk mengasak Tam Wei Han, tetapi Brandon Paul masih lagi mengetuai selepas pusingan yang kedua ini. Perbezaan 0.409. Tidaklah begitu jauh di antara Brandon Paul dan juga Brandon Lim. Mereka meninggalkan semakin jurang di antara dua pelumba ini. Cuba untuk masuk, Brandon Lim cuba untuk masuk di bahagian dalam, tetapi bijak kita perhatikan Brandon Paul yang tidak memberikan ruang kepada Brandon Lim. Dia masih lagi mampu untuk mengawal kedudukan ini. Sesuatu yang cukup menarik di antara kedua-dua pelumba ini. Jadi kita perlu berikan tumpuan kedudukan teratas. Sambil itu tidak banyak perubahan lain-lain kedudukan. Manakala bagaimana selepas ini kita akan tentukan secara keseluruhannya. Jadi agak jauh. Cuba terus diasah oleh kereta 13, iaitu kita perhatikan tidak mahu ketinggalan, iaitu Tam Wei Han. Masing-masing masih lagi berpeluang untuk memastikan berada di kelompok hadapan. Tetapi Brandon Lim dan juga Brandon Paul terus mengemudi lain-lain pelumba. Brandon Paul di depan diikuti dengan Brandon Lim di kedua. Mereka agak selesa meninggalkan lain-lain peserta, terutamanya Tam Wei Han di kedudukan yang ketiga, jauh sedikit 1.719 jurang di antara Tam Wei Han dan juga Brandon Lim. Ini ada satu kemalangan telah pun berlaku. Shamuganathan agak teruk dan bendera kuning, yellow flag telah pun dikibarkan. Inilah yang tidak mahu tetapi terpaksa diharungi oleh Shamuganathan. Beliau terpaksa keluar dari trek sebelum keretanya dibawa keluar. Kita akan mendapatkan kepastian imbasan bagaimana berlakunya kemalangan ke atas Shamuganathan. Jadi safety car telah pun masuk, bermaksud tiada lagi pecutan untuk semua pelumba. Mereka akan kekal untuk kedudukan yang terakhir sebentar nanti, yang mana menyaksikan 11 pelumba sudah pun melengkapkan 3 pusingan.
Tidak termasuk A. Shanmuganathan, Azim Ikhwan. Ini imbasan bagaimana gambaran berlaku ke atas A. Shanmuganathan. Beliau gagal untuk mengawal. Melanggar rempuhan di tepi trek. Ada juga rempuhan di kereta belakang. Saya tidak jelas kereta manakah. Kemungkinan juga Azim Ikhwan yang melanggar Shanmuganathan selepas beliau terbabas, kerana Ikhwan berada di belakang A. Shanmuganathan. Kereta 69 untuk perlumbaan yang pertama. Ini kedudukan yang terkini diketuai oleh Brandon Paul, diikuti dengan Brandon Lim di kedudukan yang kedua. Ada juga sedikit kerosakan di bahagian luar bagi kereta 55, Eng Hon Leong yang masuk ke pit bagi memastikan keretanya diperbaiki untuk segera. Nampak seakan-akan Eng Hon Leong mampu untuk kembali ke track. Jadi ada 5 kereta yang tidak berada di track pada ketika ini, termasuklah A. Shanmuganathan itu yang pasti. Azim Ikhwan, Eng Hon Leong, Goh En Peng, Lim San Fo. Jadi 11 kedudukan. Ini kereta 45 iaitu Azim Ikhwan. Safety car akan mengutuai selepas ini. Mereka akan kembali mengekori di belakang safety car. Ini ialah kedudukan terkini. Mereka akan kembali ke kedudukan yang terakhir berdasarkan apa yang telah pun dilakukan selepas 3 pusingan sebelum berlakunya kemalangan ke atas A. Shanmuganathan. Jadi masa tinggal 13 minit lagi, 9 pusingan berdasarkan apa yang telah berlaku. Jadi mereka tidak boleh membuat sebarang pintasan ketika ini, kerana mereka perlu mengekuari kelajuan safety car yang akan mengetuai kerana berlakunya kemalangan. Selagi belum dikeluarkan kereta A. Shanmuganathan, tidak akan berlaku perlumbaan untuk kategori ini. Jadi A. Shanmuganathan seakan-akan perlu melupakan perlumbaan yang pertama, pusingan yang terakhir untuk kategori sporting class ini. Kereta 69 sebentar tadi sudah pun terkeluar. Jadi nampak gambaran seakan-akan A. Shanmuganathan tidaklah mengalami kecederaan yang serius kerana beliau sempat untuk melompat gerak keluar dari track. Itu yang kita mahukan, tetapi keretanya agak teruk selepas gagal untuk mengawal ketika mengambil selekoh. Jadi berdasarkan keputusan ataupun pungutan mata oleh A. Shanmuganathan juga, sebelum ini A. Shanmuganathan hanya memperoleh tidak ada sebarang mata dalam 3 perlumbaan. Walaupun beliau turut serta bermula di perlumbaan Batu Kawan Pulau Pinang, Mimes juga turut serta diikuti di Medini City Johor Bahru, tetapi gagal meraih sebarang mata untuk A. Shanmuganathan. Nampaknya hasrat untuk mencari setidak-tidaknya mata untuk melengkapkan perlumbaan yang pertama ini tidak akan dapat diteruskan oleh A. Shanmuganathan. Kashash Vina Motorsports itulah pasukan yang diwakili oleh A. Shanmuganathan. Namun di atas track ketika ini, masing-masing terutamanya Brandon Paul diikuti dengan Brandon Lim, Tam Wei Han, Kenneth Koh, sehinggalah Azim Ikhwan, Lim San Fo, Goh En Peng yang akan terus mengekori berada di kedudukan masing-masing dengan kelajuan yang tidaklah begitu laju kerana mereka perlu mengekori kelajuan safety car. Jadi tempoh masa ini akan digunakan oleh kesemua pelumba. Ini gambaran sekali lagi imbasan bagaimana rempuhan yang berlaku ke atas A. Shanmuganathan. Kawalan brek yang tidak kemas, mungkin itu yang berlaku ke atas A. Shanmuganathan. Begitu juga cuba untuk memperlahankan kenderaan sebentar tadi di kedudukan yang terakhir tadi. Ada juga rempuan sedikit berlaku, tetapi tidaklah begitu serius. Ini selebihnya pelumba-pelumba yang berada dalam tempoh masa bertenang. Mereka perlu menggunakan tempoh masa ini untuk merangka bagaimana apa yang berlaku, apa yang akan dilakukan selepas ini berbaki perlumbaan. Namun harus diingat, tempoh masa hanya tinggal kurang dari 10 minit berdasarkan 20 minit yang diberikan. Jadi kita mengharapkan akan segera dapat diteruskan
perlumbaan bagi kategori yang pertama ini. Kerana belum puas saya pasti untuk penonton-penonton yang hadir untuk melihat kemampuan setiap pelumba untuk kategori sporting class ini. Mereka baru saja membuat 3 pusingan di awal tadi dalam perlumbaan yang telah dilepaskan. Menyaksikan Brandon Paul yang terus memimpin perlumbaan ini. Belum sempat ada banyak perubahan pentasannya berlaku. Ini adalah seakan-akan kalau kita perhatikan kedudukan 3 teratas ini, menyaksikan masing-masing kekal milik Brandon Paul, Brandon Lim dan juga Tam Wei Han. Manakala kedudukan yang keempat lah adalah perubahan kerana Clement Yeoh turun kedudukan yang kelima. Manakala Kenneth Koh yang bermula di petak 6 naik kedudukan yang keempat untuk Kenneth Koh. Jadi kita perhatikan belum lagi ada arahan, belum lagi ada isyarat untuk mereka kembali untuk meneruskan perlumbaan. Berdasarkan kelajuan safety car juga, belum ada lagi nampak gambaran perlumbaan akan diteruskan. Kerana kelajuan minimum ini akan terus berlaku sekiranya trek belum lagi sempat ataupun bersedia untuk kembali bermulanya perlumbaan ini. Saya dah nyatakan di awal tadi bahawa trek ini agak mencabar kerana ruang lebarnya agak sempit, bukan hanya pendek tetapi juga dengan permukaan trek yang tidak begitu rata. Itu yang akan menguji setiap pelumba. Jadi itulah yang berlaku kepada A. Shanmugaratnam kerana beliau cuba untuk meningkatkan kelajuan untuk memintas rakan di hadapan, tetapi ternyata kawalan yang kurang kemas, berlakunya kemalangan dan tidak dapat untuk meneruskan perlumbaan. Jadi mereka pusingan yang ke-6, belum ada perlumbaan yang akan diteruskan. Kerana kita sempat lihat tadi kereta A. Shanmugaratnam belum lagi dikeluarkan sepenuhnya dari trek. Mungkin selepas lengkap pusingan ini kita akan saksikan akan berlakunya begitu juga dengan yellow flag terus dikibarkan, berikan gambaran kepada semua pelumba tidak akan berlaku sembarang perlumbaan pecutan kepada setiap pelumba. Jadi bermaksud selepas ini akan membabitkan hanya 15 pelumba kerana A. Shanmugaratnam sudah pun terkeluar dari perlumbaan. Ada peningkatan kelajuan termasuklah bagi safety car, seakan-akan memberikan gambaran baki perlumbaan akan diteruskan. Kurang dari 7 minit masa yang tinggal untuk kesemua pelumba. Itulah antara format, itulah antara tarikan perlumbaan dalam Gazoo Racing, Toyota Gazoo Racing Festival ini. Jadi adakah selepas ini safety car akan keluar dan juga masuk ke pit, bermaksud mereka akan bermula semula meneruskan baki perlumbaan ini untuk kategori yang pertama, sporting class. 15 pelumba yang tinggal. Mungkin juga Eng Hon Leong juga tidak bersama, berdasarkan tidak nampak kelibat kereta nombor 55. Mungkin kita akan menanti sepenuhnya. Jadi selepas ini safety car akan masuk ke pit, bermaksud kita akan menanti mereka akan terus meningkatkan kelajuan. Sprint akan berlaku oleh kesemua pelumba. Mereka akan menggunakan peluang baki kurang dari 6 minit. Jadi pasti akan menarik, pasti akan ada perebutan. Inilah pelumba yang terpaksa melupakan hasrat, iaitu A. Shanmugaratnam. Hanya mampu untuk menonton rakan-rakannya akan meneruskan perjuangan melengkapkan perlumbaan yang pertama ini. Jadi akan diketuai masih kekal oleh Brandon Paul di tempat yang pertama, diikuti dengan Brandon Lim, Tan Wei Han, Kenneth Koh. Jadi safety car sudah pun masuk. Bermulalah baki perlumbaan kurang dari 5 minit untuk mereka terus memuncul. Brandon Paul masih kekal. Kita perhatikan dua pelumba ini terus berganjak untuk melompat lebih jauh. Brandon Paul dan juga Brandon Lim meninggalkan sedikit. Tam Wei Han tidak ada perubahan kedudukan walaupun mereka baru saja melepasi seleko yang pertama. Begitu juga dengan Kenneth Koh kekal di kedudukan yang keempat. Clement Yeoh di kedudukan yang kelima.
14 pelumba sebenarnya yang tinggal. Tidak termasuk Eng Hon Leong juga tidak mampu untuk meneruskan perlumbaan. Kita perhatikan dua pelumba ini di bahagian depan terus cuba untuk memberikan rasakan, cuba untuk masuk Brandon Lim, tetapi ditidakkan oleh Brandon Paul. Masih lagi mampu untuk berada di racing line yang begitu baik. Seleko yang cuba diambil oleh Brandon Lim tetapi gagal untuk memintas Brandon Paul. Mereka akan cuba untuk menjarakkan kedudukan, terutamanya Brandon Paul. Sesuatu yang cukup menarik kita perhatikan. Dua pelumba ini cuba untuk meningkatkan kelajuan ialah Tamui Han, kedudukan yang ketiga, kereta 13 yang cuba untuk mengasak. Jadi kelajuan semakin ditingkatkan antara kesemua pelumba. Sememangnya dua pelumba ini ada kelebihan. Mereka seringkali menjarakkan kedudukan, terutamanya Brandon Paul dan juga Brandon Lim ini. Agak jauh sedikit Tamui Han, agak sukar untuk cuba memberikan tentangan. Ada kalanya di laluan lurus Tamui Han semakin rapat tetapi ditidakkan ketika mengambil seleko, terutamanya Brandon Paul dan juga Brandon Lim. Menampakkan mereka semakin selesa. Kini Brandon Paul masih di depan 1 minit 19.326. Masa yang dilakukan oleh Brandon Paul Anthony diikuti dengan Brandon Lim kereta 86 di belakang Brandon Paul. Masing-masing cuba untuk memberikan tumpuan. Baki hanya 3 minit lagi untuk melengkapkan perlumbaan yang pertama ini. Semakin jauh ditinggalkan Brandon Paul. Kita perhatikan Brandon Lim seakan-akan semakin sukar, tetapi masih lagi berpeluang. Hanya tinggal kurang 3 minit. Begitu juga dengan Tamui Han. Keseluruhan kedudukan ini tidak ada perubahan. Bermula dengan kedudukan yang pertama diikuti hinggalah kedudukan yang terakhir, iaitu Go and Peng setakat ini kekal di kedudukan yang ke-14. Kita perhatikan Keneko juga tidak ada perubahan kedudukan. Sebaliknya beliau melakukan 1 minit 21.439 saat. Pusingan yang ke-9 sebentar tadi. Brandon Paul masih lagi mengetuai, tinggalkan sedikit. Ada jarak di antara Brandon Paul dan juga Brandon Lim. 0.648 saat itulah jarak di antara Brandon Paul dan juga Brandon Lim. Kereta 22 dan juga 86. Mereka terus berada di depan, termasuklah Brandon Paul semakin selesa. Beliau tidak ada rasakan pada ketika ini. Adakah Brandon Lim ingin terus melepaskan peluang untuk memberikan rasakan untuk perlumbaan yang pertama ini? Kerana peluang masih terbuka untuk perlumbaan yang terakhir. Di sebelah petang itu perlumbaan yang kedua bagi kategori yang sama, kategori sporting. Jadi Brandon Paul kekal kedudukan yang pertama. Begitu juga dengan kesemua kedudukan, hanyalah perbezaan catatan masa. Tetapi setakat ini catatan terperantas ialah 1 minit 18.080 saat diketuai oleh Brandon Paul Anthony. Beliau melengkapkan 10 pusingan. Keseluruhan 13 pusingan diberikan kepada semua pelumba ataupun 20 minit. Jadi tempoh masa yang ada ialah kurang 2 minit. Mungkin hampir inilah pusingan yang terakhir perlu dilengkapkan. Sementara itu ini kereta 28 iaitu berada di kedudukan yang keempat. Keneko yang cuba untuk memberikan saingan ialah Clemenjo di kedudukan yang ke-5 di belakang Keneko. Tetapi jurang antara mereka dengan pendahulu agak jauh. Jadi mungkin perubahan akan berlaku di antara Clemenjo dan juga Keneko. Namun kereta nombor 10 Datuk Ken Fu agak ketinggalan sedikit, berada di kedudukan yang ke-6. Namun di bahagian depan terus kekal oleh Brandon Paul dan juga Brandon Lim yang terus mengetuai. Ini kereta 28 sempat kita melihat kedudukan Keneko. Begitu juga dan yang terbaru ialah 1 minit 19.200 saat dilakukan oleh Brandon Paul, meninggalkan Brandon Lim di kedudukan yang kedua. Semakin hampir untuk menamatkan saingan pusingan yang pertama ini. Perlumbaan yang pertama, 11 pusingan sudah pun dilalui, kurang 1 minit. Jadi 13 pusingan sebelum masuk, mereka akan menggunakan tempoh masa yang ada. Kurang 1 minit lagi, pusingan ke-11. Brandon Paul kekal di hadapan. Begitu juga dengan Brandon Lim di kedudukan yang kedua. Tam Wen Han kedudukan yang ketiga. Kita sempat melihat kereta seperti tadi, kereta Dato' Ken Fu. Namun inilah pendahulu Brandon Paul Anthony berada di depan, jauh sedikit meninggalkan Brandon Lim. Gambaran bahawa Brandon Paul akan menguasai perlumbaan yang pertama kategori sporting class ini. Beliau selesa untuk meninggalkan line pelumba. 14 pelumba berada di track ketika ini. Brandon Lim hanya mengekori, hanya ingin memastikan beliau berjaya untuk melengkapkan pusingan yang terakhir ini. Itulah yang bakal berlaku untuk dua pelumba yang berada di depan, Brandon Paul dan juga Brandon Lim, mengemudi perlumbaan kategori yang pertama. Bijak, tidak ada sebarang kemalangan yang berlaku di antara kedua pelumba ini. Mampu untuk mengawal jentera masing-masing dalam keadaan yang baik.
dan ditamatkan perlumbaan kekal milik Brandon Paul Anthony. Diikuti dengan Brandon Lim di kedudukan yang kedua. Agak jauh meninggalkan lain peserta, diikuti dengan Tam Wei Han sudah pun menamatkan saingan di kedudukan yang ketiga. Kenneth Koh keempat, 5 Clement Yeo. Keenam Dato' Ken Foo diikuti dengan Teo Kai Lin kedudukan yang ketujuh. Ke-8 Wong Chin Eng, Tan Siu Chong menamatkan saingan kedudukan yang ke-9. Jadi tahniah diucapkan kepada Brandon Paul kerana berjaya untuk menguasai perlumbaan yang pertama ini. Diikuti dengan Brandon Lim di kedudukan yang kedua. Jadi 14 pelumba sudah pun melengkapkan pusingan yang terakhir untuk sporting class ini, dimenangi oleh Brandon Paul Anthony diikuti dengan Brandon Lim dan juga Tam Wei Han. Kita perhatikan jarak catatan masa yang dilakukan antara pemenang ini, iaitu dengan 1 minit 19.26 saat. Catatan terpantas yang dilakukan dalam pusingan terakhir, perbezaan ialah 1.275 saat di antara Brandon Paul dan juga Brandon Lim. Jadi kita akan saksikan keputusan secara rasminya sebentar nanti membabitkan ke semua pelumba. Ini adalah perlumbaan yang cukup menarik ditampilkan oleh kesemua pelumba untuk kategori yang pertama. Sudah pun lengkap sebelum kita nak saksikan kategori yang kedua selepas ini. Inilah pemenang untuk perlumbaan yang pertama, iaitu Brandon Paul. Pastinya kemenangan ini akan memberikan tambah mata selepas Brandon Paul antara bercabar untuk mendapatkan keseluruhan, iaitu pungutan mata untuk memastikan tamatnya musim pertama. Beliau ingin berjaya untuk melonjak selaku pemenang pelumba secara keseluruhannya. Jadi tamat untuk perlumbaan yang pertama. Selepas ini kita akan saksikan perlumbaan yang juga menarik untuk kategori yang kedua, iaitu kategori promotional class. Untuk perlumbaan yang pertama ini bagi kategori sporting, A. Shanmugatnarn dan juga Eng Hon Leong tidak mampu untuk menamatkan saingan. Jadi inilah keputusan membabitkan ke semua pelumba. Pelumba yang pertama Brandon Paul, Brandon Lim di kedudukan yang kedua, Tam Wei Han ketiga, Kenneth Koh, Clement Yeo, Dato' Ken Foo, Teo Kai Lin, Wong Chin Eng, Tan Siu Chong, Frederick Su kedudukan yang ke-10. Diikuti dengan 4 kedudukan lagi, ialah Tan Selok, Azim, Lim San Fo, Goh Em Peng, A. Shanmugatnarn, Eng Hon Leong terpaksa berada di kedudukan yang terakhir. Tamat. Kita akan kembali untuk melihat perlumbaan yang kedua selepas ini.